Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Titi Wangsa yang mengemukakan soalan mengenai dengan pembinaan loji Langat 2 di negeri Selangor. Sebagai latar belakang kepada pembinaan loji Langat 2, sukalah saya memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya bergantung bekalan air mentahnya daripada Sungai Selangor, Sungai Tinggi, Sungai Semenyih, Sungai Langat, Kelanggit dan Tasik Subang. Daripada semua sungai yang saya sebut ini, sungai yang telah menyumbang paling besar sekali ialah Sungai Selangor. 60% daripada bekalan air di Selangor di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya bergantung kepada Sungai Selangor. Kerajaan Persekutuan pada tahun 2006 dan 2007 telah mengambil keputusan untuk mencari alternatif lain bagi memperbaiki ataupun memperbanyakkan bekalan air mentah di wilayah Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Dan akhirnya kerajaan telah mengambil keputusan untuk membuat perjanjian antara kerajaan negeri Pahang dan kerajaan Selangor untuk memindahkan air mentah dari Pahang. Melalui perjanjian ini, kerajaan pusat telah bersetuju untuk membelanjakan kepada 4 program ataupun 4 projek yang telah disatukan, iaitu yang pertamanya membina empangan kelau di Pahang, membina muka sauk dan juga rumah pam di Sungai Sementan, Pahang. Yang ketiganya adalah membina terowong untuk melintas bagi bekalan air mentah daripada Pahang ke Selangor. Dan yang keempatnya adalah membina loji rawatan air di Langat yang dikenali sebagai Langat 2. Jadi 4 komponen. Dan apabila tahun 2008, selepas pilihan raya, Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil keputusan untuk tidak membenarkan atau tidak meluluskan dengan izin Development Order kebenaran merancang terhadap Langat 2. Maka yang berjalan secara kontraknya adalah empangan kelau, terowong, muka sauk dan rumah pam. Walau bagaimanapun setelah beberapa kali dirundingkan atas kepentingan rakyat di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya, pada mulanya Kerajaan Negeri Selangor membuat keputusan tidak membenarkan. Setelah 3,5 tahun kemudian, seperti mana yang diramalkan bahawa bekalan air di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya menghadapi masalah, maka pada 26 Februari 2014, Kerajaan Negeri Selangor telah bersetuju untuk menandatangani memorandum persefahaman untuk membenarkan Langat 2 dijalankan. Dan akhirnya Kerajaan Negeri Selangor telah memberi Development Order dengan izin ataupun kebenaran merancang bagi membina loji rawatan air Langat 2. Itu dalam memorandum persefahaman pada 26 Februari. Dan sekarang ini, Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor sedang di peringkat akhir untuk memasuki perjanjian dan kedua-dua pihak sedang memperincikan tindak-tindakan yang perlu seperti mana yang ada dalam memorandum persefahaman. Dan insya-Allah sekiranya Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air yang mewakili Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Selangor dapat menandatanganinya, ia adalah membolehkan
langkah jangka panjang untuk menjamin bekalan air berterusan bagi 3 wilayah yang saya sebut tadi dapat direalisasikan. Susulan daripada memorandum persefahaman dan juga peringkat akhir perjanjian Kerajaan Persekutuan dan Negeri, maka Kerajaan Persekutuan melalui pengurusan aset air berhad PAAB telah mengeluarkan surat setuju terima untuk pakej 2A yang telah dibuat tender pada 3 tahun yang lalu untuk pembinaan loji rawatan air dan telah diberikan award kepada kontraktor yang berjaya, di mana tarikh milik tapak bermula pada 30 April 2014 dan pihak kontraktor telah pun memulakan kerja-kerja awal projek Langat 2 dan sistem agihan, membabitkan kerja-kerja ukur tanah, penandaan sempadan sementara menunggu beberapa kelulusan yang berkaitan dengan dari kerajaan negeri. Berdasarkan kepada perancangan, Langat 2 dijangka mengambil masa 33 bulan dan akan siap sepenuhnya pada 30 April 2017. Terima kasih, Datuk. Ya, Titi Wangsa. Terima kasih, Ahmad Menteri. Soalan saya seterusnya ialah, kalau kita lihat strategi yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengatasi masalah kekurangan air di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor ini amat membimbangkan rakyat, terutamanya di kawasan ketiga-tiga kawasan yang saya sebut tadi. Jadi persoalan saya ialah, dalam masa 36 bulan atau 33 bulan sementara menunggu Langat 2 ini siap, adakah rakyat di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya ini akan sentiasa berhadapan dengan catuan air seperti mana yang kita hadapi 2-3 bulan yang lepas yang begitu teruk? Oleh kerana ini adalah merupakan salah satu daripada kegagalan Kerajaan Negeri Selangor untuk menerima pakai recommendation yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan untuk membina Langat 2 ini pada tahun 2008-2009. Jadi persoalan saya, dalam proses kerajaan menstruktur semula aset-aset air ini, bolehkah Kerajaan Persekutuan memikirkan supaya Kuala Lumpur dan Putrajaya ini mengendalikan air mereka secara sendiri dan aset-aset yang nak distrukturkan disimpan ataupun dipegang oleh wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya supaya kita boleh mengendalikan air kita sendiri. Sebab saya rasa kita dah tak boleh bergantung kepada Kerajaan Negeri Selangor ni. Dah 3,5 tahun hara orang dalam Kuala Lumpur ni dibuat. Jadi saya minta Kerajaan Persekutuan boleh mempertimbangkan atau tidak. Ya, sila Menteri. Terima kasih Siti Wangsa atas soalan tambahan, Datuk Yang di-Pertua. Sukalah saya menyebut di sini secara faktanya ialah pada tahun 2013, tahun lepas, pada bulan yang sama, bulan Jun, air simpanan Sungai Selangor berada pada 97%. Dan apabila datang pada musim kering, Sungai Selangor akan menurun. Tapi sekarang bulan Jun, bulan yang sama dengan tahun lepas, air dalam Sungai Selangor pada waktu ini ialah 43%. Maknanya banding dengan tahun lepas dengan tahun ini ada separuh sahaja air dalam simpanan. Jadi apa yang disebut oleh Titi Wangsa itu memang sangat membimbangkan, sekiranya termasuk dalam pakej El Nino yang disebut oleh ramalan-ramalan yang dikemukakan. Jadi Datuk Yang di-Pertua, antara perkara yang diambil perhatian oleh Kerajaan Pusat untuk melihat perkara ini tidak sampai ke peringkat yang kritikal, yang pertama sekali ialah kita telah bersetuju untuk memohon daripada Kerajaan Negeri Pahang untuk
membawa bekalan air mentah dari Pahang itu ke Selangor tanpa loji bekalan air mentah Langat Dua Siak. Maksudnya tahun ini juga bekalan air mentah tu nak dibawa ke Sungai Langat. Daripada terowong tu akhir di Selangor ni nak ke Sungai Langat itu jaraknya lebih kurang 1.5 km. Mana kalau kita buat satu sistem daripada 1.5 km tu dengan kos yang minimum dan air itu boleh sampai ke Langat, cumanya kita terpaksa upgrade loji yang sedia ada untuk membolehkan bekalannya lebih besar. Itu salah satu yang sedang dibuat. Yang keduanya melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berhormat Datuk Seri Ranau ada di sini, membuat pembenihan awan yang berterusan, cloud seeding, yang tiap-tiap hari sekarang ni dibuat juga untuk membolehkan hujan turun dalam empangan ataupun di catchment area. Sekarang ni hujan turun juga, tapi hujan turun di Gombak, hujan turun di Bandar Tun Razak dan banjir kilat di Gombak dan juga di Bandar Tun Razak. Kebetulan saya sebut tu Gombak dan Bandar Tun Razak, kebetulan. Dan yang ketiganya, selain daripada cloud seeding, kita juga menerima pakai apa yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, iaitu Kerajaan Negeri Selangor telah menggunakan semua kolam, saya tak pasti kolam tu tasik ataupun bekas lombong, tapi semua kolam itu telah dipam airnya setelah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan dari segi airnya dan dipam masuk ke dalam Sungai Selangor. Ini satu inisiatif daripada luas Lembaga Urus Air Selangor yang di 100% kepunyaan Kerajaan Negeri Selangor. Dan di samping itu kita juga sedang mengambil keputusan akhir untuk melihat bagaimana kalau boleh bekalan air bawah tanah boleh digunakan dalam masa yang kritikal ini. Dan akhirnya yang Berhormat Setiausaha ada menyebut mengenai dengan pengurusan air di bawah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan banyak rundingan yang berlangsung di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Perkara ini dibangkitkan, iaitu yang berkaitan dengan bagaimana kalau disebut sebagai Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan pada waktu ini untuk Dewan Yang Mulia ini sukalah saya sebut bahawa pada dasarnya kerajaan bersetuju, tapi bagaimana kaedah dan perancangan itu bergantung kepada jawatankuasa yang dibentuk untuk membolehkan perkara ini direalisasikan. Yang Berhormat Putrajaya juga ada membangkitkan mengenai dengan penubuhan Jabatan Bekalan Air Kuala Lumpur. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Yang Bertua. Soalan pertama. Boleh? Sila. Terima kasih, Tuan Bertua. Saya, Ketua Tinggi, rasa amat berduka cita kerana kejadian air di Lembah Kelang satu malapetaka sebenarnya kepada sebuah negara yang maju, dan tak sepatutnya kita ada masalah air. Kita di Ekuatoria, kalau Telisiwa, air banyak sampai banjir kat Gombak pun. Masalahnya, saya nak tanya kerajaan, adakah kita bercadang untuk melihat satu impact analysis tentang apa kesan dari air di Lembah Kelang ni sejak tahun 2010, dan kita tahu lagi 33 bulan, 36 bulan, commissioning maybe 40 months. Mana warga Lembah Kelang akan tak ada tambahan air baru sampai tahun 2017, mungkin tahun 2018. Jadi saya nak tahu apakah kesan dari segi pelaburan, kesan dari kehilangan punca kerja, punca keusahawanan perniagaan, dan apakah impak ini dapat kita kuantumkan dalam masa terdekat supaya rakyat semua tahu kesan yang begitu besar berlaku atas sebab mismanagement, ataupun saya tak kata management, this is actually bukan saja negligent, this is intent, mungkin criminal intent
menyebabkan pertimbangan yang salah yang dilakukan yang menyebabkan rakyat menderita. Atas sebab itu, saya mencadangkan kalau boleh siapa keputusan ada pertanggungjawaban. Siapa yang buat keputusan kena bertanggungjawab. Saya minta kalau boleh jadikan satu inkuari atau kertas putih atau apa-apa yang kita rasa sesuai untuk memastikan belaka ini tidak berlaku lagi dalam negara kita. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Betul, ini betul. Benar seperti yang disebut tadi bahawa bekalan air merupakan salah satu perkara yang paling penting sekali lah dalam kehidupan masyarakat. Jadi berbalik pada bekalan air di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya, seperti mana yang sedia maklum bahawa apabila bekalan air tidak cukup, selain daripada domestik, pengguna domestik yang terlibat dengan catuan air, yang keduanya terlibat adalah yang melibatkan kawasan industri, kawasan perindustrian. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sehingga Mac 2014, 785 projek yang dikemukakan kepada kerajaan tidak dapat diluluskan. 785 projek yang dikemukakan tidak dapat diluluskan kerana bekalan air yang tidak cukup. Dan sekarang ni kita telah mengkaji dari 785 projek itu, lebih kurang 45 projek saja yang boleh diluluskan pada waktu ini. Dan sewaktu catuan bekalan air yang berlaku, syarikat-syarikat yang terlibat dengan menggunakan bekalan air yang banyak telah datang berjumpa dengan pihak kementerian bagaimana caranya untuk membantu. Banyaklah syarikat-syarikat yang datang dan saya berpendapat seperti mana yang disebut tadi bahawa sekiranya kita tidak dapat mengatasi masalah bekalan air ni di sini, kita akan melibatkan, kita akan terjejas dengan pelaburan ataupun pihak industri sebab mereka tak berani nak datang untuk melabur kerana bimbang salah satu daripada komponen keperluan asas itu tidak cukup. Jadi ini merupakan satu benda yang sangat serius dan akhirnya bukan saja boleh merugikan rakyat masyarakat yang terbeban dengan kekurangan air, tetapi negara dan negeri juga rugi kerana pelabur tidak berani untuk membuat pelaburan sebab bekalan air yang tidak cukup. Terima kasih.